semalam serata negeri. Festival Muzik Kuala Lumpur 2012 kembali lagi sempena Festival Kuala Lumpur 2012. Ia akan berlangsung sepanjang bulan Julai dan kali ini ada pelbagai bentuk kelainan juga keistimewaan yang dibawakan untuk anda semua. Jadi kita terus bersama dengan tetamu yang kami jemput untuk memberikan maklumat lebih lanjut mengenai info semasa kali ini, iaitu Datuk Nuriza Rufli. Pagi, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik, jadi ada kelainan ya untuk Festival Muzik Kuala Lumpur 2012. Ya, apa dia kelainan? Kelainan ini bermacam-macam. Sebenarnya KL Music Festival ataupun Festival Muzik KL ni dah masuk tahun ke-8. Ya. Dan kepada peminat KL Music Festival, kita akan nampak bahawa setiap tahun kita akan serlahkan seni muzik yang berbeza. Dan pada tahun ini kita serlahkan Dikir Barat. Ya, yang begitu popular. Orang muda, orang tua, lelaki, perempuan semua seronok lah. Tadi bila nyanyi lagu Tanah Kampung tadi, kita berdua pun goyang-goyang saja kan. Kaki kita tak berhenti untuk letak ya Datuk ya. Betul. Itu hanya sebahagian kecil sajalah daripada paparan sebenar yang akan dibawakan pada sambutan Festival Muzik Kuala Lumpur 2012 Datuk ya. Ya, saya. Dan sebenarnya Festival Muzik Kuala Lumpur ni sebenarnya ada 4 program. Dan Extravaganza Dikir ni adalah yang paling utama dan membuka tirai KL Festival. Dan akan berlangsung pada 1 dan 2 hari bulan Julai di Istana Budaya. Jadi tema kita pada tahun ini ya, bila kita serlahkan Dikir Barat ialah dari desa ke istana. Bayangkan ya. Ya, sebab dulu Dikir Barat ni orang biasa je lah ya, yang menyanyikannya untuk orang kata menghibur di antara masyarakat. Tapi kali ini kita serlahkan Dikir Barat di Istana Budaya, panggung bertaraf antarabangsa. Jadi itulah dari desa ke istana. Baik. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai Dikir Extravaganza ni Datuk yang menjadi showcase pertama untuk Festival Muzik Kuala Lumpur ini, boleh Datuk kongsikan juga acara-acara lain yang dilangsungkan dalam Festival Muzik Kuala Lumpur? Festival Muzik Kuala Lumpur tahun ini ada 4 program utama. Yang pertamanya Dikir Extravaganza. Yang kedua ialah konsert choir kebangsaan yang akan menyerlahkan lagu-lagu Allahyarham Sudirman dengan tajuk Dir. Jadi choir kebangsaan Dir akan berlangsung pada 7 dan 8 hari bulan di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kepada peminat-peminat Allahyarham Sudirman dan juga pada peminat choir kebangsaan, silalah ke auditorium di BKL. Murah je tiket RM10. Bukan kita nak buat duit, tapi untuk orang kata mempamerkan kecemerlangan Allahyarham melalui nyanyian choir. Dan aktiviti muzik kita yang ketiga ialah Indie Fest, KL Indie Fest yang dilaksanakan bagi pihak jawatan oleh karyawan Malaysia, akan berlangsung di Berjaya Times Square pada 14 hari bulan. Dan juga begitu juga yang keempat ialah ASEAN Extravaganza, ya, ASEAN Music Extravaganza, di mana setiap negara ASEAN menghantar 4 orang pemuzik tradisional dan kita akan persembahkan gabungan ASEAN, pemain-pemain muzik ASEAN ini pada 14 hari bulan di Matic, Jalan Ampang. Baik, jadi mengenai konsert Dir oleh choir kebangsaan Malaysia 2 tahun yang lalu, satu showcase lagu dipersembahkan dan mendapat sambutan yang cukup hangat. Jadi kali ini untuk Festival Muzik Kuala Lumpur ini ada kelainan juga ya, dan lebih meriah dan lebih rancak daripada yang lalu Datuk ya. Masa kami mula-mula mempersembahkan repertoire Dir ni, Allahyarham Dir, kita buat di KL Live Center yang hanya memuatkan beberapa ratus orang saja. Jadi ramai yang kata buatlah lagi. Kami tak sempat nak pergi untuk menyaksikannya, tiket pun dah habis. Jadi pada tahun ini kita laksanakan di auditorium di KL yang boleh memuatkan 600 orang. Jadi kita akan ada 2 persembahan, 1,200 orang boleh datang. Jadi kami jemputlah kerana lagu-lagu yang dipaparkan dan dinyanyikan memang lagu-lagu terkenal Allahyarham Sudirman, lagu Toyol, Balik Kampung dan sebagainya, dinyanyikan oleh choir dengan koreografi sekali. Memang menarik. Saya sendiri sebenarnya tak sabarlah menunggu. Memang saya minat. Dan tak heran sekiranya di kalangan pengunjung-pengunjung nanti yang mungkin akan menyanyi bersama dengan choir ya, lagu-lagu kegemaran mereka. Saya rasa dari mula sampai akhir konsert selama 2 jam ni kita semua akan menyanyi. Sebab lagu-lagu yang ditonjolkan ialah lagu-lagu yang amat popular, yang anak-anak kecil hinggalah ke dewasa boleh menghayati. Baik, sekali lagi KL Indie Fest, KL Indie Music Fest 8 Julai
ASEAN Traditional Music Camp 11 hingga 15 Julai ya, Dato' ya? Tapi persembahannya ialah pada 14 hari. Persembahan pada 14 hari bulan, konsert dir oleh Choir Kebangsaan pada 7 dan 8 Julai ya, Dato'. Dan ya, kita berbalik semula kepada Extravaganza DK Barat 1 dan 2 Julai 2012. Jadi dikabarkan ramai pendikir-pendikir di seluruh negara akan berhimpun di Istana Budaya pada malam tersebut, Dato'. Kita panggil pendikir dari seluruh tanah air. Ada 500 orang yang akan berdikir barat. Dan yang menariknya, kita ada 6 segmen ya. Dikir barat ni dipersembahkan dalam pelbagai rentak. Satu ialah dikir barat tradisional seperti yang Wak Bulan dan sebagainya. Dan kita pada tahun ini mempamerkan juga dikir barat reggae and blues. Dan akan disertai oleh nama-nama besar ya. Ito Blues Gang, Poi, Dennis Lau dan Sesastri. Jadi kita tengok nanti macam mana dikir barat blues dan reggae ni. Kemudian kita ada juga dikir barat rock. Jadi dikir barat ni very versatile. Orang kata ya, boleh dibuat macam-macam. Pada 1 hari bulan untuk menyanyikan lagu lama ya, dan untuk 2 hari bulan siapa lagi kalau bukan Awi. Dan dikir barat pop pula 1 hari bulan kita ada tak lain tak bukan Ziana Zain dan Lam Typewriter. Sementara 2 hari bulan Jamal Abdillah dan juga Alif Sata. Kemudian kita ada dikir barat pelbagai kaum. Sebenarnya lagu yang tadi kita saksikan, lagu Tanak Kampung tu akan dinyanyikan oleh 4 orang ya. Jimmy akan menyanyikan lagu asal dia. Jimmy akan menyanyikan lagu dalam bahasa Kadazan Dusun. Jadi Shruti akan menyanyikannya dalam bahasa India, dari India. Daniel Lee, Malaysian Idol akan menyanyikan dalam bahasa Tionghoa, dan kita ada Bob yang akan menyanyikannya dalam bahasa Melayu. Jadi memang menariklah. Ia bukan semata-mata persembahan dikir barat tradisional yang dikontemporarikan, tapi juga melibatkan satu Malaysia, Dato' ya? Melibatkan satu Malaysia, dan ada juga orang kata dikir barat Gen Y. Wakaka Kru, kalau kita tahu Wakaka Kru ni yang kepala kat bawah kaki kat atas, dia pun akan berdikir juga. Jadi kalau kita lihat dikir barat sebenarnya amat versatile dan boleh kita nanti promote insya-Allah ke peringkat antarabangsa. Jadi ada 6 genre yang akan kita dikir baratkan oleh penyanyi dan penghibur top tanah air, insya-Allah. Baik, dan saya yakin sekarang ini raptai dan persediaan sedang dijalankan dengan penuh rapi ya. Menjelangnya Festival Muzik Kuala Lumpur dan juga Extravaganza DK Barat nanti. Jadi mungkin Datuk boleh beri gambaran sedikit bagaimana, apa penonton yang boleh rasai pada konsert Extravaganza DK Barat nanti. Sebenarnya saya sendiri seronok bila pergi raptai ni, sebab dikir barat ni amat menarik ya. Saya lupa tadi, untuk dikir barat tradisional, siapa tak kenal Halim Yazid daripada Kelantan. Kita ada Jen Enduro ya. Kita ada Fendi Kenali dan Sabri Yunus, Roy Kapila, dan penampilan khas oleh Nur Aniza Idris. Dan mereka ni akan membuat persembahan dua malam. Saya suka sangat menyaksikan persiapan kerana energinya begitu hebat sekali. 500 orang pendikir menyanyi satu rentak, satu nada dan satu orang kata pergerakan masa. Jadi memang hebat. Jadi pada mereka yang tak datang rugilah, sebab tak tahu lagi bila kita boleh tampilkan dikir barat Extravaganza ni. Ya, pelbagai kaum, orang asli pun ada. Orang asli kalau berdikir hebat, sebab orang asli memang keceriaan mereka terselah dalam persembahan mereka. Jadi kita gandingkan dengan rakan-rakan daripada Kelantan, Sabah, Sarawak, pelbagai kaum, memang menarik. Kita sebenarnya adalah satu Malaysia melalui dikir barat. Itu kelebihan yang kita ada. Jadi jangan lepaskan peluang ya untuk menyaksikan sendiri kehebatan Extravaganza DK Barat 1 dan 2 Julai sebagai salah satu daripada program yang dilangsungkan di bawah Festival Muzik Kuala Lumpur 2012. Jadi dengan 500 orang pendikir di seluruh negara dan juga nama-nama hebat dalam industri muzik tanah air ni, berapa agaknya tiket? Orang kata kalau zaman sekarang ni tak ada apalah ya, sebab kita nak memastikan semua orang boleh datang. Tiket-tiket yang dikenakan RM20, RM35, RM45, dan yang paling mahal RM60. Jadi takkanlah kita tak boleh nak sokong industri seni tanah air kita, khususnya dikir barat yang amat-amat kita sayangi ini. Baik. Saya rasa itu lebih dari berbaloi sebenarnya. Lebih dari berbaloi untuk anda semua pergi menikmati Extravaganza DK Barat dan program-program lain
di bawah Festival Muzik Kuala Lumpur 2012. Terima kasih Datuk Nurhalizan yang sedia bersama kami. Kami doakan agar program ini akan berlangsung dengan jaya sepanjang bulan hadapan. Ya, jadi kepada anda semua yang ingin mendapatkan tiket-tiket, boleh hubungi JKKN ataupun Istana Budaya. Sekarang kita ikuti berita semasa 9 dan kami akan kembali selepas